Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, kita terus sambungkan kepada bahagian terakhir dalam topik 2 temperature energy, iaitu tajuk thermal equilibrium. Seperti kami minta. Okay, thermal equilibrium ataupun kita istilahkan dalam bahasa Melayu sebagai keseimbangan termal. Apa keseimbangan suhu atau apa? Okey, suhu pada thermal equilibrium ataupun suhu pada keseimbangan termal. Okey, apabila dua objek dalam keadaan thermal contact. Thermal contact bermaksud kedua-duanya mempunyai suhu ataupun yang tidak sama. Okey. When heat energy, maknanya dia akan boleh memindahkan tenaga haba daripada antara kedua-duanya. Let's say kedua-duanya mempunyai suhu yang berbeza, A dan B. A mempunyai katakan 50 darjah Celsius, while B punya suhu ialah 30. So kedua-duanya tak sama. So kat situ kita akan nampak akan berlaku pemindahan haba di antara keduanya. Okay. Kemudian yang kedua, two object thermal equilibrium. Dua objek itu akan dikatakan sebagai keseimbangan termal apabila tidak ada lagi pengaliran haba di antara kedua-duanya. Bila kita campurkan kedua-dua bahan tersebut atau rapatkan keduanya, apabila tidak ada lagi pemindahan haba daripada yang bodi yang panas kepada yang lebih sejuk, maka di situ kita akan katakan bahawa kedua-duanya berada dalam keseimbangan termal. Itu maksudnya. Okay. Jadi bila pada permulaan dia akan berlaku pemindahan termal, maknanya bahagian yang panas dengan yang sejuk tadi akan apabila bercampur, okay, dia akan ada berlaku heat flow daripada region yang panas kepada tempat yang sejuk. Okay. Okay. Dua objek itu akan diartikan mempunyai dan dikatakan mempunyai suhu yang sama. Bila dua campur dia akan jadi sama lah. Okay, di dalam proses ini, kita perhatikan bahawa energy flow from the region of the higher temperature to the region for the low temperature. Maknanya tenaga ini mengalir daripada kawasan yang lebih tinggi suhu dia, kepada kawasan yang rendah. Umumlah saya cakap kalau macam kawasan yang sesak sekalipun akan berlaku macam pergerakan manusia pun bergantung pada suhu kan. Jadi kalau kawasan itu panas, manusia pun akan keluar daripada situ. Sama juga dengan ni, maknanya tenaga yang bagian panas ni akan cuba lari pada kawasan panas mencari kawasan yang lebih sejuk. Okay. Yang kedua, the flow of energy resulting from the difference on temperature between two object or two region is called heat. Maknanya kat sini, pada kawasan yang lebih panas tadi akan berlaku drop suhu dia. Okey, yang lebih panas tadi akan berlaku drop suhu, manakala kawasan yang lebih sejuk akan meningkat suhu dia. Dan kedua-duanya akan mencapai suhu yang sama. Okey, tiga, there is continuous heat transfer. Dan benda ni akan terus berlalutan. Benda ni ataupun heat transfer ni akan sentiasa berlaku sampailah kedua-duanya bahan tersebut mencapai satu suhu yang sama. Dan inilah proses dikatakan keseimbangan termal. Okey, contohnya katakan bahan A yang B. Katakan A ni lebih panas lah, B lebih sejuk. Bila kita cantum kedua-duanya, nampak kat sini akan berlaku pengaliran arus. Pengaliran tenaga haba daripada A ke B. Dan sampai keadaan maknanya kita pegang kedua-duanya mempunyai suhu yang sama. Let's say sini 50, sini 30. Okay, bila campur kedua-duanya, suhu jadi 40. So 40 adalah suhu keseimbangan termal. So pada suhu 40 darjah Celsius ini, tidak ada lagi pengaliran tenaga haba. Okay. Kita bawah lah.
the two bodies A and B are different temperature, the temperature of the A is higher than the B. When they are contact, heat is transferred from A to B. Heat transfer will stop when both A and B reach the final temperature. Terusnya, apakah contoh keseimbangan terma? A wet towel is placed on the forehead of the person who has a high fever. Okay, yang ni ada apa kita panggil cold fever kan. Okay, biasanya kalau budak demam kita akan letakkan satu towel yang sejuk. Tapi bila awak letakkan dekat kepala dahi budak, kita nak keluarkan udara transfer heat daripada tenaga haba yang panas pada kepala budak tu kepada towel tersebut. Dan sekali awak akan rasa towel tersebut akan rasa suam. Okay. Okay, kita kena biasa nampak kan. Initially, the temperature of the cloth is lower than the body temperature of the person. Memanglah sebab tuala tu kita rendam dengan air sejuk. Jadi, temperature tuala tersebut lebih rendah daripada badan manusia. Okay, ataupun kepala. Ini kalau saya mesti demam panas kan. Heat energy is transferred from the forehead. Okay, maknanya tenaga haba tadi telah dipindahkan daripada dahi kepada towel sehinggalah keseimbangan terma is reached. Okay. So the towel is rinsed in tap water and the procedure is repeatedly. So kita akan buat benda daripada 5 kali sehinggalah suhu pada badan kanak-kanak ataupun dewasa tadi turun. Okay, tidak melebihi pada 37 dan sebagainya lah. In this way, heat energy is removed from the person. So ini adalah satu cara kita keluarkan tenaga haba daripada badan manusia. Yang kedua, cooling drink. Okay, hot drink can be cooled by adding a few ice cube to drink. Maknanya kita buat air panas, kita boleh sejukkan dia dengan kita menambah. Yang kita buat satu hari benda ni. Okay, ini yang kita panggil keseimbangan terma. Kita campurkan air batu ke dalam air panas kita supaya dapat menyejukkan air tersebut yang boleh kita minum. Kita tak bolehlah minum suhu yang sampai 50-60 darjah Celsius. Okay, 70-80 kan. So kita campurkan air batu yang punya suhu yang lebih rendah ke dalam air tadi. Dan kita kacau, kita gaulkan dan mixkan dia. Dan kat situ berlaku keseimbangan terma. Maknanya kita berlaku pengaliran haba daripada air panas tersebut kepada ais. Okay, heat from the hot drink is transferred to the colder ice until thermal equilibrium between ice and water is reached. Okay, so the final temperature of the drink equal the final temperature of ice. So last kali kita bila ambil suhu kedua-duanya, suhu campuran tadi, kita dapati bahawa suhunya stable kat situ. Okay, kita tak tahu berapa lah tempat eksperimen. Okay, yang ketiga, hot kettle. The chef take his hand away from the kettle because the chef feel the heat of the kettle. Heat is transferred from the kettle to the chef hand. Okay, kalau ni macam cerit panas kan. Cerit panas kita letak ni, kita pegang, ada tak kita tahan lama-lama ke situ. Okay, kalau tak melecur tu memang hebat awak ni, ada kuasa super. Okay. Tapi bila kita nampak benda panas, kita pegang dan terus angkat. So masa kita sentuh tadi, heat energy from the kettle tu terus transfer secara direct pada kita. Sebab kita ni adalah colder region, maknanya kawasan yang lebih sejuk. Dan heat tersebut akan nak cepat pindah kepada kawasan yang lebih sejuk. Jadi kita yang rasa panas ni terus reflect ni, terus angkat tangan. Jauhkan daripada kawasan sejuk. So, kat situ berlaku, dia nak, kalau awak hebat, awak pegang sampai berlaku keseimbangan terma. Awak pun boleh rasa panas. Tapi kulit kita ni, ketahanan dia ada suhu tertentu lah. Okay, tak sampai melecur tu. Kalau boleh tahan sampai tak melecur tu hebat lah. Okay, itu saya kata. Okay, yang keempat, yang ni mungkin boleh tahan lah. The ice melt when it is in the boy's hand. Maksudnya letak ke tangan, ais tu akan cair lah. Dia untuk pasal
tangan kita ni lebih sejuk daripada air. Tangan kita ni suhu dia lebih panas daripada air tersebut. So tangan kita akan pindahkan tenaga haba tadi ke dalam kepada ais. Okey. Keseimbangan terma berlaku bila air tersebut cair dan kita dapat suhu akhir air dengan tangan kita adalah sama nanti. Okey. Heat is transferred from the boiled hand to the ice. Heat is transferred from the hot object to cold object. Okay, example 213. Okay, ini rumusnya. While mixing curry puff pastry, your 0.26 kg of cool, 10 degrees Celsius olive oil into 1 kg of water at 75. Kita campurkan 0.26 kg minyak zaitun yang sejuk pada suhu 10 darjah Celsius kepada 1 kg air yang pada suhu 75 darjah Celsius. Berapakah keseimbangan terma campuran tersebut? Maksudnya kita nak cari suhu akhir dia. Okey, suhu akhir dia berapa? Okay, ulang sekali lagi. Kita nak campurkan, kita nak buat ni curry puff pastry ni yang kita isi tentang curry puff. Kita nak campurkan 0.26 kg minyak zaitun yang sejuk. Zaitun sejuk ni pada suhu 10 darjah Celsius. Okey. Maknanya M kat sini 0.26. Suhu asal ialah 10 darjah Celsius. Nak dicampurkan dengan 1 kilo air, 1 kilogram air yang pada itu suhu dia awal dia 75 darjah Celsius. So berapakah keseimbangan terma ataupun berapa kita nak cari suhu akhir pada campuran tersebut ataupun T final. Okey, T final dia. Okey, kita gunakan rumus yang sebelum ni. Tengok kat sini ada tanda negatif Q pada water. Apa maksudnya? Maksudnya berlaku pengurangan suhu, pengurangan tenaga pada air. Sebab ada tanda negatif kat sini, berlaku heat loss, kehilangan tenaga. Sebab kita tahu bahawa air 75 darjah Celsius nak campurkan dengan satu bahan 10 darjah Celsius. Okey, maknanya air ni lebih panas daripada minyak. So air tadi mempunyai tenaga haba yang lebih tinggi daripada minyak zaitun. Jadi bila dicampurkan, of course tenaga haba daripada air tadi akan dipindahkan kepada minyak zaitun. Bila dipindahkan kepada minyak zaitun, jadi dia akan berlaku kehilangan tenaga. Okay, bila berlaku kehilangan tenaga, itu sebab ada tanda negatif kat sini. Manakala kat sini ada tanda positif untuk tenaga bagi olive oil. Sebab apa? Olive oil dia punya suhu dia sejuk 10 darjah Celsius. Jadi dia akan menerima tenaga daripada air tersebut. Itu sebab tanda dia positif. Okay, then kita masukkan formula. Kita masukkan formula ke sini. Satu ni adalah 1 kilogram bagi air. Okay, kemudian C. Okay, C kat sini tak bagi kan? So C, boleh tak siap. C, okay, tak bagi. 4,200 kilojoule per dia punya ni lah. Muatan haba tentu dia. Okay, kemudian kilogram per apa ni? Darjah Celsius. Kilogram per apa satu lagi? Lupa dah. Saya nak cek balik. Terlupa. Kilogram per joule. Sorry silap. Bukan per kilogram, 4,200 joule. Okay, keseimbangan apa ni C joule per kilogram per darjah Celsius. Okay, manakala untuk olive oil dia
adalah 1500 kat sini tengok Yang sepatutnya ditulis tapi dia tak bagi tu. Kilogram darjah Celsius. Okey, masukkan ini adalah 0.26 kilogram bagi olive oil. Yang ini adalah muatan haba tentu. Okey, sekejap. Okey, sorry, saya balik pada video tadi. Okey, rumus dia adalah M, C dan delta theta. Okey, balik delta theta. Delta theta ialah perubahan suhu, iaitu theta final tolak theta initial ataupun T. Okey, saya buka T lah. Nanti kadang kita boleh lupa. Dalam tu tulis theta. Okey, kita buat yang itu apa? Theta final, suhu akhir tolak suhu initial. So dekat sini suhu akhir kita tak tahu lagi. Untuk mencari suhu akhir, tolak dengan suhu asal bagi air iaitu 75 darjah Celsius. Okay. Kemudian M 0.26 tolak kali dengan C bagi muatan haba tentu bagi olive oil kalikan dengan suhu akhir campuran yang kita tengah cari sekarang ni, tolak suhu asal iaitu 10 darjah Celsius. Okey, awak darab benda ni 4200 kali 1 kali dengan suhu akhir kalikan dengan ni. Okey, kita nak sekarang cari theta final. Okey, lakukan pengiraan seperti biasa dalam matematik. Okey, pindahkan yang final semua sebelah kiri, yang nombor sebelah kanan. So awak akan dapat campuran suhu akhir dia kedua-dua bahan ini adalah pada 69.48 darjah Celsius. Okey, boleh ikut Example 2.14. Okey, a 190 gram stick is resting on the 210 gram glass plate. The initial temperature of the stick is 80 darjah Celsius. The daging stick seberat 190 gram. Okey, suhu asal ialah 80 darjah Celsius diletakkan pada satu pinggan kaca. Berat dia 210 gram. Dan initial temperature of the plate 25. Initial suhu awal, suhu asal bagi stick tadi, daging stick tadi adalah 80 darjah Celsius. Manakala bagi suhu asal bagi plate tadi adalah 25 darjah Celsius. So the heat capacity of the stick is dianggarkan 500 joule per kilogram. Maknanya ini C, nilai C. Nilai heat capacity dia adalah pada 500 joule. Manakala heat capacity bagi glass plate tadi adalah 1200. So berapakah final suhu campuran tadi yang akhir tadi? Okay, faham Daging stick berat dia 190 gram. Suhu dia 80 darjah Celsius. Diletakkan ke dalam sebuah pinggan kaca. Berat dia 210 gram dan pinggan tadi suhu awal 25. Heat capacity bagi stick tadi dianggarkan 500 joule. Manakala heat capacity bagi gas tadi adalah 1200 joule. So berapakah final mixture tadi? Final temperature tadi? Okey, kita tengok macam ni. Okey, yang sekarang ni hilang heat flow dia ialah stick tadi. So kita tanda negatif. Manakala kalau awak kena letak tanda negatif, tidak nanti jawapan awak tak akan dapat. So yang bagi kelas pula dia menerima heat energy from the stick. Okay, so kita masukkan nilai M, C, delta T atau perubahan suhu akhir tolak suhu asal, suhu awal. M, C,
Suhu akhir tolak suhu awal. So ini kena susun betul-betul. Sebelah sini stick, sebelah sini pinggan kaca. Okay, buat pengiraan seperti biasa. Yang theta final ni ataupun TF ni letakkan sebelah kiri. Yang nombor sebelah kanan, so kita dapatkan suhu akhir dia ialah pada suhu 40.06 darjah Celsius. So ini dah boleh makan. Okay, dia benda ni berlaku dalam, tengoklah dalam 1 minit, 2 minit lah. Kalau letak dia terus makan tak boleh lah kan. So kat situ peranan pentingnya masa lah. Jangan terus letak pinggan terus makan. So take time sikit. Tengok berapa suhu dia drop. So boleh makan 40 ni ke okey lah. Okay. Example 2.15. Sabarudin is testing her baby bath water and find that is too cold. Dia check air mandian untuk anak dia, baby dia, dan dia rasa suhu dia terlalu sejuk. So, she pula. Nama Sabarudin, tukar pada he lah. So, he add some hot water from kettle on the stove. Is Sabarudin add 2 kg of water. Ke Sabarudin tambah 2 kilo air yang bersuhu 80 darjah kepada 20 kg bath water. Dalam bathtub tu dah ada 20 kg pada suhu 27. So Sabarudin ni tambah lagi 2 kilo air yang pada suhu 80 darjah ke dalam bathtub tadi. So what is the final temperature of the bath water? So berapakah suhu akhir campuran tersebut? Okay, kita tengok sini. Okay, C lah. Kita tulis C adalah 4,200 joule per kilogram per darjah Celsius untuk air for water. Okay, yang hilang tenaga ialah hot water. So, betul lah. Hot water hilang. Dan yang cold water menerima air, menerima haba. Masukkan nilai, kita tengok berapakah suhu air campuran. Macam biasa pengiraan sama seperti contoh-contoh di atas. Dan kita dapat campuran akhir ialah pada 31.8 darjah Celsius. Okey, darjah Celsius. Okey. Tengok eksperimen 2.16. Example 2.16. In experiment, 0.02 kg of the substance is heated in the bath of boiling water until its temperature is approximately 100 degrees. The substance is then placed in the insulated container that is holding of 0.10 kg of water at 25 degrees. The final equivalent temperature is 32. Find the specific heat. Okay. Sekarang ni, dia dah bagi final temperature dia dah bagi, temperature awal pun dia dah bagi. Sekarang dia nak minta berapakah spesifik heat ataupun C. Okay. Apa maklumat kita bagi kat sini? Pertama sekali kita dapat satu maklumat ialah M bagi satu bahan yang dipanaskan. Heated. Okay. Sampai suhu dia 100 darjah Celsius. Bahan ini dipanaskan kepada 100. So ini adalah bahan A, di suhu awal dia, theta initial ataupun D initial pada 100 darjah Celsius. Kemudian bahan ini telah ditempatkan dalam satu bekas yang tertutup, insulated container yang mengandungi air sebanyak 0.1 kilo of water. So ini C dia tahu dia 4,200 pada suhu 25. Berapakah campuran akhir dia? Okay, masuk ke sini, kita nak cari berapakah C ataupun heat capacity bagi substance ni yang kita tak tahu nilai dia. Kita masukkan nilai 0.02, okay, iaitu M bagi dia. C yang kita nak cari 32 ialah suhu akhir campuran air dan juga bahan. Inilah theta final dan ini adalah T initial. Okay, 32 darjah dan 100. Kemudian bandingnya bahan ini akan drop, bahan tenaga habis ini yang akan transfer kepada air. So sini adalah M bagi air
Ini adalah C bagi air iaitu 4200 dan ini adalah suhu akhir campuran dan ini adalah suhu awal bagi air tersebut. So, kita dapat C sama dengan, awak lakukan penyeraan. So, dapatlah C sama dengan 2161.8 Joule per kilogram per darjah Celsius. Terusnya, example 2.17. 1 kilogram of water at the temperature 45 darjah Celsius. Water dia C dah tahu berapa dah. It's mixed with the mass of mercury. Mass of mercury yang mass yang kita tak tahu berapa. Mass tak tahu berapa pada 20 darjah Celsius. Ini adalah suhu awal. Ini suhu awal. Find the final temperature of the mixture. Dari suhu akhir campuran. Take the specific heat of the water is 4200. So ini C untuk air. And specific heat capacity of mercury to be, yang ni adalah C bagi mercury. Assume no other exchange of the heat. Find the mass of alcohol if the final temperature is 32. Ini cerita lain lah. Mass berapa pula alkohol pada mercury lah kan. Kita mercury kita akan make alkohol pula. tak apa. Masukkan nilai bagi air 1 kilogram, M bagi air, C bagi air, suhu akhir campuran di bagi sini adalah 33 ke atas ni. Kemudian suhu awal campuran bagi air adalah 45. So air ni akan transfer heat energy kepada alkohol atau mercury. Kemudian kita nak cari bahan berapa berat dia. Ini adalah C bagi alkohol. Ini adalah suhu akhir bagi campuran, suhu awal bagi campuran bagi bahan alkohol. So kita dapat M kat sini 27.69 kilogram. Contoh berikutnya, example 2.18. You dump 0.33 kg of hard-boiled egg at 100 degrees into a bowl filled with 1.3 kg of water at 20. They come to equilibrium at 29.9 degrees Celsius. What is specific heat of raw egg? Awak letakkan, rendamkan 0.33 kg of hard-boiled egg. Maknanya telur rebus tadi tu yang telah direbus pada suhu 100 darjah Celsius. Berat dia 0.33 kg. Suhu awal dia adalah 100 darjah Celsius. Dalam satu mangkuk yang dipenuhi dengan 1.3 kg air pada suhu 20. So, ini adalah initial bagi air. Dan mereka tu, bila campuran itu telah mencapai suhu kesenangan terma pada 29.9 darjah Celsius. Berapakah specific heat of the egg? Manakah berapakah C bagi telur tadi? Telur itu berapa? Specific heat capacity dia. Specific heat bagi air, dah tahu dah kan? 4,200 Joule per kilogram per darjah Celsius. So masukkan nilai bagi telur. Berat dia M ni 0.33. C yang kita nak cari, suhu akhir campuran, suhu awal. Maknanya yang telur ni yang akan transfer heat kepada air. So dia ada tanda negatif. Bagi water pula, M untuk water 1/3 kilo dekat sini tadi. Kemudian C bagi water ialah 4,200. Suhu akhir campuran, saya tekan kat sini 29.9. Manakala suhu awal bagi air tersebut adalah 20 darjah Celsius. So kiraan C terus dapat kepada 2,336.96 Joule per kilogram darjah Celsius. Dah habis. So kat sini cuma ada tinggal praktis 2.3. Soalan dia bukan sama je. Cari suhu akhir, mencari suhu akhir, mencari C ataupun muatan haba ataupun mencari jisim.
Okey, boleh. Okey, awak tengok soalan praktis 2.3. Kemudian boleh jawablah soalan-soalan ni. Okey, ini ada ni. Okey, cuba buat latihan ni. Soalan 1, jawapannya. Nanti kalau nak awak boleh pause video, boleh salin. Soalan 2. Boleh nampak di sana. Air ni pada 0 darjah Celsius, pada 80 darjah Celsius. Maknanya campuran dia last dia jadi macam ni. Okey, jawapan dia 23. Soalan A dengan B campurkan. Okey, soalan ketiga. Okey, 9.4. Soalan keempat. Soalan kelima. Soalan keenam. Tolong buat latihan-latihan ni supaya nak mantap lagi pemahaman awak bab 2. Soalan 7. Soalan 8. Okey, dan habislah bab 2. InsyaAllah kita akan masuk bab ketiga selepas ini. Saya rasa cukup sampai sini video hari ini. Okey, semoga awak boleh dapat buat soalan. Saya ulang sekali lagi soalan-soalan ni. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8. Okey, sampai sini saja pertemuan kita. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.